رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah yang dikasihi Allah. Dengan limpah rahmatnya lah dapat kita berkumpul lagi di dalam majlis ilmu pada petang ini. Alhamdulillah. Kuliah kita petang ini adalah di bawah saluran Google Meet Gema Nur Iman, di bawah pimpinan Puan Rosniati binti Mansur dan diurus takbir oleh seluruh AJK Gema Nur Iman. Kuliah ansar kita ini akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan tajuk kita hari ini pengorbanan. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, para alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan penuh takzim dan segala hormat. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Semoga semuanya sihat walafiat. Salam menyambut 10 Zulhijjah yang pertama pada tahun ini. Semoga kita diberikan limpah kurnia oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh insya-Allah. Baik, terus kepada tajuk menyambung apa yang kita sebutkan, bicarakan pada pagi tadi, iaitu saya ada sebutkan berkaitan dengan daging korban. Daging korban, pengurusan daging korban atau pembahagian daging korban. Baik, sebelum kita bacakan sikit nota ni, saya akan berikan sikit gambaran. Dekat sini dia mungkin bagi 3 contoh, saya bagi 5 contoh cara pembahagian daging yang boleh dibuat. Dia bukan mesti 3 tu, bukan mesti 5 tu, tapi tu contoh saja. Baik, contoh yang pertama, kita buat contoh dengan catatan pada binatang lembu itu ada 7 nama. 7 nama, maknanya 7 pengkorban. 7 pengkorban, 7 P. Dan pada daging lembu itu ada sebanyak 90 kilogram. Itu contoh dia, 90 kilogram. Kita contoh sajalah. Baik, cara yang pertama boleh kita buat ialah dalam seluruh 90 kilogram tu, 90 gram, 90 kilogram, semuanya kita beri kepada fakir miskin. 90 kg. Pengkorban 7 orang, saya adik-beradik 7 orang, adik saya lagi 6 orang. Kami semua bagi kepada fakir miskin. Yang ini nombor 1 ni jawapan dia boleh saja. Contoh pembahagian nombor 2 boleh juga dalam 90 kilogram tu, dalam 90 kilogram itu, saya dengan adik-beradik saya hanya ambil sikit nak buat rasa berkah daging korban. Contohnya saya ambil lebih kurang seorang sekilo lah orang kata. Buat syarat je lah. Kira maknanya saya pecahkan kepada 2 grup. 7 kilo adalah untuk 7 pengkorban, saya dengan adik-beradik. Manakala 83 kilo saya berikan kepada fakir miskin. Sebab pahala sedekah daging korban ni dipengaruhi ataupun dimainkan peranannya oleh berapa banyak kita bagi kepada
fakir miskin lah. Yang kita sedekahkan lah. Yang kita sedekahkan. Okey. Baik. Atau cara ketiga yang boleh juga saya buat, saya dengan adik-beradik saya yang 7 orang tadi tu, kami ambil 1/3. Maknanya kami ambil 30 kilogram. 30 ni pandai-pandailah kami bagi 7, mungkin seorang lebih kurang 4,5 kg. Maka baki lagi 60 kilogram. 60 kilogram lagi 60. Ni bukan mesti 60 dan bukan mesti 30. Mungkin 35, 55, mungkin 25, 65, lebih kurang lah. Lagi 60 kilogram kami berikan kepada fakir miskin. Maknanya nombor 1, 90 bagi. Nombor 2, 83. Nombor 3, 60. Nombor 1, 2, 3 boleh saja dilaksanakan. Cara yang keempat, yang paling biasa dilaksanakan kat tempat kita lah, kira-kira 1/3, 1/3, 1/3. 30 kilogram yang pertama, saya dengan adik-beradik iaitu pengkorban. 30 kilogram yang kedua iaitu orang ramai yang dia pun kat rumah ada makanan dan bukan orang fakir miskin. Dan 30 kilo yang ketiga adalah saya berikan kepada fakir miskin. Cara ni cara nombor 4. Kalau nak buat pun boleh. Dalam Quran dinyatakan tentang cara nombor 4 ni. Cara nombor 4 ni okey saja, sederhana. Cara yang paling minimum sekali ialah saya dan pengkorban. Jadi cerita yang orang ramai dapat nombor 4. Saya bulatkan sikit warna biru. Jadi warna purple. Cerita yang orang ramai dapat ni cerita bila nombor 4. Orang ramai lah. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan kita terserah kepada pengkorban nak buat nombor 1, nak buat nombor 2, nak buat nombor 3, nak buat nombor 4. Pada asalnya ni kan korban peribadi. Saya dah ulang. Pagi tadi saya sebut ini korban peribadi. Kalau korban Baitul Mal cerita lain. Orang ramai boleh semua minta, tak ada nama pengkorban siapa-siapa, yang penting ada bagi fakir miskin sikit, selesai. Tapi korban peribadi terserah pengkorban lah. Pengkorban dia buat keputusan apa. Contohnya gitu. Okey, sekarang cara yang kelima ialah pengkorban. Pengkorban dia ambil keseluruhan binatang korban tu. Semua dia nak ambil. 89 kilo. 89 kilo. Cuma dia daripada binatang korban tu dia ketepikan, dia sediakan lebih kurang setengah kati ataupun saya lebihkan sikit 1 kilo dia beri kepada fakir miskin. Dia beri fakir miskin. Maka yang ini pun jawapan dia boleh. Sama ada fakir miskin dapat sikit setengah kati ataupun saya lebihkan sikit 1 kilo sekali makan kenyang, atau 30 kilo atau 60 kilo ala 83, 90 kilo. Jadi dengan catatan ini contoh. Saya ulang, ini contoh. Nanti jangan pula Ustaz, kalau lembu dia 103.458936786 macam mana pula? Janganlah tanya. Macam tu. Ni ceritakan contoh anggaran. Macam tu cerita dia. Baik, sekarang ni pengurusan daging korban. Kenapa petang ni kita cerita tentang pengurusan? Sebab kita biasanya kalau kita tolong-tolong ni kita akan terlibat dengan pengurusan tu lah. Baik ya. Kita tengok sikit ada. Setakat ni ada nak tanya? Bismillah. Setakat ni ada nak terfikir nak tanya? Bismillah. Teruskan kot Ustaz. Macam Okey. pula dengan tiraan. Okey, baik. Dalam ibadah korban, abaikan dulu yang lukisan-lukisan tepi ni. Dalam ibadah korban ada 2 perkara. Yang pertama urusan menumpahkan darah kerana Allah. Untuk Allah tu maknanya lillahi ta'ala. Dengan niat korban lah. Dengan kita ada niat korban. Tu perkara pertama, tumpahkan darah. Yang kedua, perkara berkaitan korban ialah bersedekah daging korban.
Kita sedekah fakir miskin, ada pahalanya. Kita sedekah kepada orang ramai, ada pahalanya. Baik. Yang kedua, dengan tumpahnya darah dan putusnya nyawa haiwan tadi dengan niat korban, maka insya-Allah seseorang itu akan memperolehi pahala korban. InsyaAllah akan memperolehi pahala korban. InsyaAllah. Kemudian, ada step dia yang berikut yang berkaitan. Pahala sedekah daging pula bergantung kepada berapa banyak daging yang kita sedekah dan berapa banyak daging yang kita hadiah. Sedekah merujuk kepada fakir miskin. Yang tadi tu, yang 60 kilo, 30 kilo, yang 1 kilo minimum tu. Hadiah, cerita yang tengah nombor 4 tadi tu, yang 30 kilo. Makin banyak kita beri, insya-Allah makin banyaklah pahalanya. Baik, kemudian semakin banyak diberi, semakin banyak pahala sedekahnya. Macam itulah. Okey, sekarang macam mana aturan untuk agihan daging tersebut? Dia punya aturan dia. Dekat sini, dia bagi contoh 3. Yang bagi contoh 5 tu tadi, gambaran saya saja. Dan 3 yang ada ni, lebih kurang sama dengan apa yang ada dekat dalam 5 tadi tu. Okey, kita tengok. Aturan agihan daging adalah seperti berikut. Yang paling afdal, nampak tu? Menyerahkan sebagai sedekah dan hadiah semua daging. Dia hanya ambil sedikit sahaja untuk menunaikan amalan sunnah, makan sedikit dari korban. Digalakkan. Terutama kalau kita ada dekat tempat tersebut. Atau korban tu dibuat di rumah kita. Atau korban itu dibuat berdekatan dengan tempat kita. Atau kita mampu datang ke tempat korban dilaksanakan. Maka sunat kita ambil sikitlah dari daging korban. Menunaikan amalan sunnah. Bahagian yang paling afdal yang kita bagus ambil dalam bab korban ni, bahagian hati binatang tersebut. Al-kabid, bahagian hati dia tu. Jadi ambillah sikit. Dan ambillah daging sikit, tujuan dia berkah daging korban. Dan kalau lebih tu kita nak sedekah semua sekali, campur nak bagi orang ramai sebagai hadiah, itu kira yang paling afdal. Afdal kerana apa? Banyaknya sedekah. Afdal kerana apa? Banyaknya hadiah. Afdal kerana apa? Kerana sunnah ambil sedikit dari daging korban. Afdal kerana apa? Kerana pada masa yang sama ambil juga bahagian yang paling afdal, iaitu hati. Jadi ada 4 perkara cerita dia jadi afdal. Apa dia? Yang pertama, sebab banyak sedekah pada fakir miskin. Kedua, banyak hadiah pada orang ramai. 3, sebab dia ambil sedikit, sunnah ambil sedikit untuk kita berkah daging korban. Keempat, kerana yang kita ambil tu antaranya ialah bahagian hati. Siapa yang ada kemampuan nak pilih yang ni, silakan. Tapi adakah yang ini sahaja? Kita dah sebut tadi, tak mesti. Ini yang terbaik. Kenapa nak tahu yang terbaik? Kalau kita berkemampuan untuk melaksanakan yang ini, maka kita bolehlah laksanakan yang terbaik ni. Baik Baik, kita tengok dekat inbox ni. Jika kita ambil bahagian kita 1/3 tu, lepas tu kita rasa nak bagi sedikit sedekah pada orang miskin. Nak ambil sedikit sedekah tu ambil dari mana? Tu soalan saya. Saya tanya balik ni. Bismillah. Hajjah Hazlina. Kita ambil bahagian kita 1/3. Contoh kambing, nama kita seorang. Kita ambil 1/3. Kemudian kita nak dari 1/3 tu kita nak sedekah juga. Bolehlah. Bolehlah. Yang penting dari keseluruhan binatang tu mesti ada sampai sedikit dengan kadar tadi kepada fakir miskin. Yang penting tu. Dari yang kita punya ke, dari yang baki yang lain ke, tak kisah. Yang penting dari binatang itu. Kalau binatang tu kambing, kambing lah. Dan kalau binatang tu lembu, lembu lah. Dari binatang itu. Tapi Ustaz, saya ada letak saya punya nama.
satu bahagian dekat lembu satu, satu bahagian dekat lembu dua. Berasingan. Saya bukan dua-dua bahagian saya dekat lembu satu. Tak apalah tentang dia dari binatang bahagian lain ke tak kisah. Yang penting dari binatang itu nanti ada sampai sebahagian. Okey, cantik. Bagus soalan tu. Sekarang ni. Betul. Kalau Ya. seluruh bahagian kita sedekahkan semuanya, boleh? Tu tadi nombor satu. Boleh lah ya. Boleh. Ah, Boleh. Apa lagi kalau hantar ke Senai? Lagi boleh. Cuma kena pastikan hantar ke fakir dulu sebahagian baru hantar ke Senai. Sebab Senai ni dia masuk dalam kategori orang biasa. Kaya pun tidak, fakir pun tidak. Sederhanalah. Baik. Baik, itu afdal. Yang sederhana macam saya cerita tadi. Apa cerita tu? Membahagikan kepada 3 bahagian. Kenapa kita sebut sederhana? Kerana ayat yang menceritakan cara pembahagian ni ada dalam surah Al-Hajj. Iaitu 1/3 kepada pengkorban, 1/3 kepada orang ramai, 1/3 kepada orang fakir miskin. Nampak ni? 1/3 sedekah fakir miskin, 1/3 hadiah kepada orang yang tidak fakir, orang biasa, orang ramai yang kat rumah dia pun ada makanan, dan 1/3 untuk diri sendiri. Diri sendiri tu merujuk kepada pengkorban. Okey, nombor 2 boleh buat. Saya cadang dalam kita bermasyarakat, kalau kita tu buat di tempat terbuka, masjid, surau apa, saya cadangkan nombor 2. Kerana apa? Walaupun nombor 1 afdal, tapi saya cadang nombor 2. Sebab kadang-kadang yang buat korban tu sepupu-sepupu kita, dia datang dari jauh. Kalau bagi dia rasa sikit aja sekadar rasa, kalau buat kambing kita mungkin tak kisah. Tapi yang datang jauh tu kadang-kadang dia nak 3-4 kilo juga. Contohnya gitulah. Jadi saya cadang buat nombor 2. Kecuali kalau kita sendiri dan orang-orang yang terdidik di bawah peranan kita. Maknanya kalau saya, katalah saya bawa anak beranak, 1 ekor lembu, saya cakap dengan anak-anak saya, kita buat ni memang kita nak sedekah semua sekali. Anak-anak pun faham dan semua dah niat. Kalau macam tu bolehlah kita buat yang nombor 1 lah. Kita ambil daging sikit, ambil hati sikit, dapat rasa 7 orang, 7 beranak ni, saya isteri dengan anak 5 orang, dah lebih tu kita bagi fakir miskin. Contohnya gitulah. Kerana apa? Tujuan kita bagi sedekah tu supaya 1, pahala banyak. Yang kedua, urusan kita bermasyarakat. Paling kurang, nombor 3. Ni. Paling kurang, paling minimum, dia bersedekah sedikit. Sedekah sikit aja. Sekadar setengah kati kepada fakir miskin. Dan yang selainnya diambil untuk diri sendiri. Yang saya contohkan tadi dulu lah. Tapi saya lebihkan sikit lah. Ceritanya 1 kilo. Yang ni lah. Yang saya bulat warna purple ni. Misalnya ni. Semua pengkorban ambil. Semua saya kata saya nak bawa balik. Maknanya orang masjid ke AJK ke siapa-siapa tak ada dapat apa-apa. Dari binatang korban saya. Korban yang lain mungkin dia dapat. Saya nak bawa balik semua. Jawapan dia boleh saja. Tidaklah dikira apa. Lepas tu saya nak bagi siapa terserah. Okey. Masalahnya ialah kalau dia tu tak bagi apa-apa kepada fakir miskin. Dia ambil semua 90 kilo ni. Dia tak tahu. Dia ambil semua. Daging yang 90 kilo tu. 7 orang pengkorban tu. Dia buat korban. Dia ingatkan korban tu ialah sembelih lembu. Jadi dia beli seekor lembu. Dia ambil semua 90 kilo. Semua dia masak sesama dia je. Sedara-sedara, sepupu. Memang dia sedekah. Tapi dia bukan sedekah. Dia lebih kepada hadiah. Bagi sepupu, bagi jiran, bagi apa. Tapi tak ada fakir miskin seorang pun terima. Yang itu yang kita tak nak tu. Yang tu yang kita tak nak tu. Dia ingat macam bagi-bagi. Kita kena ingat cerita bagi-bagi yang paling utama sekali ialah memberi kepada fakir miskin. Untuk lepaskan tanggungjawab kita tu. Baik, sekiranya jika peserta menggunakan untuk diri sendiri semuanya. Dia ambil 90 kilo tu, dia guna semuanya. Maka dia masih ada kewajipan ganti
Kalau sembahyang kita sebut qada. Kat sini disebut ganti. Kadar yang paling sedikit tadi yang sepatutnya dia bagi pada fakir miskin tu dia kena ganti dan kena berikan kepada fakir miskin. Maknanya semua dah makan, semua dah ambil, baru dia tahulah rupanya semuanya tak boleh ambil semua. Patutnya kena bagi sikit pada fakir miskin tadi tu. Bagi fakir miskin tu. Lalu dia pun kena bertanggungjawab ganti. Ganti macam mana? Dia kena carilah yang namanya daging baru kat pasaran. Kemudian dengan nilai tersebut dia beli. Kemudian dia serahkan. Niatnya sebagai ganti kerana terlepas tadi tanggungjawab dia. Bila dia nak bahagi yang sikit minimum kepada fakir miskin tu, antara wajib agihan yang dia kena buat ialah dagingnya mesti mentah. Yang dia bagi tu mesti daging, yang dia bagi tu mesti mentah. Jadi jangan masak dulu. Saya dah pesan pagi tadi kan jangan masak dulu. Tapi Ustaz, kita nak bagi gelandangan dia tak ada dapur. Sabar dulu. Bagi dia dalam keadaan apa? Keadaan dia mentah. Bagi dia mentah. Baik. Kemudian kadar yang kita kena bagi minimum tak ada had maksimum. Minimum setengah kati lebih kurang. Sekali makan kenyang 600-700 gram. Kita sebut sajalah senang faham 1 kilo. Kemudian mesti diserahkan kepada fakir miskin tempat di mana sembelihan berlaku. Kalau dah tak ada, baru bergerak kepada kawasan yang jauh sedikit dari kawasan situ. Keutamaan adalah situ. Manalah tahu dalam satu daerah tu, satu mukim tu memang semuanya orang kaya, langsung tak ada orang miskin, contohnya lah. Tapi sebenarnya kalau kita cari betul-betul, dekat kawasan rumah orang kaya pun kadang-kadang ada orang miskin yang bekerja situ. Ada orang miskin yang cari rezeki kat situ. Ada orang susah yang duduk juga dekat kawasan itu. Cuma dia mungkin duduk kat pondok guard. Mungkin dia duduk dekat bangunan-bangunan tidur dekat store. Tapi ceritanya kalau dicari, insya-Allah kita akan jumpa. Mungkin dia tu khidmat dekat masjid saja. Dia adalah orang yang kita sebut terbuang keluarga ke contohlah macam tu lah kan. Jadi kita cari Okey. Siapa sini peserta korban? Tengok ni. Yang mengurus ni. Yang kita serah pada orang. Setiap peserta perlu memastikan setiap bahagian mereka itu diasingkan sedikit daging dan dipastikan dia sampai kepada fakir miskin. Sekiranya tak ada orang miskin di kawasan sembelihan, tak adalah, memang betul-betul tak ada, maka perlulah kita sampaikan kepada fakir miskin, cari luar sikit. Tak ada taman kita, taman sebelah. Tak ada mukim kita, masuk mukim sebelah. Tak apalah, kita roja-roja lah dengan ketua kampung, dengan apa. Itu maknanya kita cari, insya-Allah ada. Tapi yang kena bagi syarat minimum dia daging. Kalau daging kita tambah dengan perut, dengan limpa, dengan hati, boleh. Tapi daging mesti ada. Tapi kalau daging tak ada, kita hanya beri kulit. Atau kulit dan perut. Atau kulit perut limpa. Atau perut limpa hati. Atau hati tulang tanduk kepada fakir. Daging tak ada. Jawapannya tidak memadai. Maknanya belum selesai lagi. Benda tak settle lagi. Daging utama. Kalau yang kulit perut limpa nak tambah, jawapan dia boleh saja. Boleh saja. Baik, kemudian. Wajib ada bahagian daging yang diberikan kepada mereka. Mereka yang dimaksudkan tu apa? Mereka dimaksudkan itu adalah fakir miskin, betul. Mereka yang dimaksudkan itu adalah fakir miskin. Baik, okay. Sekarang terfikir, Ustaz, kalau kita bagi warga asing boleh tak? Dalam bab urusan ni cerita dia adalah muslimin muslimat. Pelajar ke, buruh kasar ke, dia penganggur ke, dia tak ada kerja ke, dia orang Indonesia ke, Malaysia ke, Singapura ke, siapa-siapalah. Asal dia Muslim, fakir miskin, boleh, tak ada masalah.
Dia student ke tak student ke, dia apa ke, yang penting fakir miskin. Tapi bila seorang fakir miskin dah dapat, lain daripada tu kita nak bagi student yang tak fakir, pekerja kontrak yang tak fakir, terserah, tak ada masalah. Itu dah masuk dalam bab hadiah, dah lepas dah ceritanya. Ceritanya gitulah. Kemudian, tidak boleh, kita tak cari kat tempat kita lagi ni, tidak boleh semua daging kita beri kepada orang fakir kat luar kawasan saja. Luar kawasan tempat sembelihan tau. Kalau kita dah sembelih kat Kemboja, memang luar kawasan kat Kemboja tu luar kawasan Kuala Lumpur tempat kita. Tak, luar kawasan tempat sembelihan. Maknanya kalau sembelihan kat situ, utamakan fakir kawasan situ. Kalau sembelihannya buat dekat Kemboja, Kampung Cam, utamakan fakir miskin Kampung Cam. Kalau tak ada orang miskin kat Kampung Cam, cari dekat kampung sebelah, nama dia Kampung Cim. Kalau Kampung Cim tak ada orang miskin, cari sebelah lagi satu, nama dia Kampung Kampung Cum. Macam mana boleh tahu nama kampung semua ni? Allahu Akbar. Catatan dia gitulah. Kalau dah dalam tak ada, barulah kita bergerak kepada tempat yang sana. Semata-mata cari fakir luar, tapi terabai. Ya. Ustaz, macam Ya, ya. kita ada servant kat rumah tu memanglah miskin kan Ustaz? Kat rumah kita bersama dengan kita, tapi bila masak tu kita makan sekali, tak apa ke Ustaz? Kita bagi dekat servant kita tu lah, pembantu kita tu. Dia duduk dengan kita. Macam mana makan kalau kita makan sekali yang dia masak yang untuk dia yang fakir miskin tu Ustaz? Kita serahkan kepada dia dengan beg plastik tu, ini adalah korban dan ini adalah sedekah daging korban saya untuk awak. Dia pun terima. Lepas dia terima, terpulang. Baru kita cadang. Awak masaklah. Awak masaklah. Ataupun saya masaklah. Saya masakkan untuk awak. Boleh? Dia kata okey, boleh. Jawapannya kita dah bagi pada dia. Sebenarnya dia milik dia. Kalau dia bagi kita makan, kalau itu yang minimum Kalau kita, okey gini cerita dia. Kalau kita ni, daging lembu tu 89 kilo. 1 kilo tu je kita bagi dia. Yang lain semua kita tak ada bagi fakir miskin. Maknanya penting yang 1 kilo tu dia yang menguasai dia. Dia kena terima semua dan menjadi milik dia. Dan dia boleh untuk bagi orang lain pun boleh. Kongsi dengan kita pun boleh. Dia nak jual pun boleh. Dia. Sebab dah dia terima. Kita mesti serah pada dia, cerita dia daging mentah. Dia buat keputusan. Kalau dia nak masak, dia ajak kita makan sama-sama, tanda terima kasih dia, kita untuk makan boleh saja. Selama mana korban kita tu bukan korban nazar. Tu je cerita dia. Dan orang fakir bila dia dah terima, dia boleh jual, dia boleh masak, dia boleh ajak kita makan, atau dia boleh tidak ajak kita makan, atau dia boleh jual kerana dia lebih memerlukan duit daripada daging. Contohnya. Baik ya? Okay, terima kasih Ustaz. Tapi kalau dalam 90 kilo ni dia dah dapat sekilo, tapi kita ada bagi fakir miskin kat tempat lain lagi 30 kilo, maka yang sekilo tu kalaulah kata tak sampai kepada dia pun tak masalah, kalau dia tak dapat pun tak ada masalah, kalau kita makan semua tanpa bagi dia pun tak masalah, kerana bab pembahagian daging korban tadi telah selesai kerana ada 30 kilo yang lain dari binatang yang sama telah sampai kepada fakir miskin. Tara. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Anda sekarang berada di warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang sedang ke udara dalam bab korban. Semoga semuanya ceria-ceria pada petang ini dengan Allahu Akbar. Mudah-mudahan Alhamdulillah. InsyaAllah. Ini menjelang 1 Zulhijjah ni. Antara hari-hari yang paling amalan baik sangat disukai oleh Allah adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah.
Jadi kalau kita ada apa sahaja yang kita boleh buat dalam 10 hari ini, kita buat je lah. Selama selain daripada korban samalah. Majlis ilmu ke, zikir ke, baca Quran ke, apa sahaja selawat ke apa ke, kita laksanakanlah. InsyaAllah, mudah-mudahan kebaikannya banyak insyaAllah. Baik. Sekarang ni, tidak, bawah ni, tidak memadai. Maknanya tak settle lagi bahasa saya lah. Kalau semua daging dimasak dan diberi yang masak sahaja kepada fakir miskin. Tak memadai. Kenapa? Sebab saya sebut cerita tadi, mula-mula serah minimum kepada fakir miskin tadi, mesti dalam keadaan apa? Mentah. Lepas dah serah, dia nak minta kita pula masak boleh. Atau kita cadang, kita masakkan untuk dia selepas serah kepada dia, boleh. Tapi kena cerita serah dulu, bagi dulu. Milikkan dulu kepada dia. Okey, kemudian dagingnya mesti daging mentah, tidak memadai kalau kita bagi dalam keadaan daging tu dah dikeringkan. Tak boleh. Daging tengah mentah, masa tu dibagi. Tidak memadai semua daging diberi kepada orang kaya. Orang kaya tu maksudnya kita-kita ni. Bukan orang kaya ni maknanya banyak duit. Ada apa? Ada kemampuan, ada duit, ada makan, ada minum lah. Senang cerita. Maksud orang kaya. Dan tak boleh kalau tanpa ada sedikit bahagian pun diberi kepada fakir miskin. Jadi siapa yang nak buat korban bila diserahkan kepada satu pihak untuk menguruskan, antara yang dia kena pastikan adalah pihak yang menguruskan itu adalah orang yang kita sebut amanah dan mengetahuilah. Baik. Sekarang ceritanya berikut. Tidak boleh makan walaupun sedikit kalau korban yang dia buat tu daripada korban apa tadi? Korban nazar. Betul. Ada orang nazar. Kata dia, kalaulah anak saya dapat kerja tu pada akhir bulan ni, maka dia kata, saya bernazar untuk melaksanakan ibadah korban. Bila dia nazar saja, dia tak boleh makan bukan dia tak boleh makan binatang korban. Bukan dia tak boleh makan pada hari raya korban. Bukan. Dia tidak boleh makan dari binatang korban yang dia nazarkan itu. Tapi kalau dia makan binatang korban, makan daging, tapi bukan korban dia. Korban tu korban orang lain. Boleh ke tak boleh? Orang lain punya korban. Dia dah korban nazar, dia tak makan. Orang lain punya daging, orang bagi kat dia. Boleh tak dia makan? Boleh. Boleh lah. Boleh. Boleh. Bukan langsung tak boleh makan daging korban. Bukan. Bukan tak boleh makan pada hari raya korban. Pengsan lah dia. Sepanjang sehari daripada maghrib sampai ke maghrib tak boleh makan. Bukan. Lagi siapa yang tak boleh makan korban nazar dia, begitu juga keluarga yang peserta korban tadi tanggung nafkah wajib. Maknanya kalau saya lah korban nazar, kalau saya lah yang korban nazar, maknanya isteri saya tu tanggungan nafkah wajib saya. Anak saya tu tanggungan nafkah wajib saya. Dengan mereka sekali tak boleh makan. Tapi macam mana kita nak rasa daging korban? Daging korban orang lain lah. Kalau ada. Dan kalau orang itu berkenan untuk beri kepada kita. Itu je, simple je. Dan kalau tak ada, kalau tak ada pergi pasar lah beli. Ya Allah. Dia tanya lagi kalau tak ada juga. Kalau tak ada jawapannya pergi pasar. Beli. Maknanya kalau nak makan daging ceritanya. Jadi kata penulis ni, hukum dia sama juga. Kalau haiwan yang dibayar tu cerita kalau dam ataupun kafarah dia tak boleh makan. Okey, tak apa. Kita cerita ni. Apa cerita lagi ni? Fakir miskin boleh jual daging korban yang dia perolehi. Tadi terserah pada dia. Tidak terserah pada dia. Bila kita dah bagi, tak boleh. Korban nazar boleh dari satu bahagian lembu atau kena seekor. Kalau dia kata nazar dia satu bahagian lah.
Tapi dia tak boleh makan dari binatang korban tu semua bahagian lah. Kalau dia tu korban nazarnya 1 ekor lah. Tengoklah apa yang dia nazar. Kalau dia nazar apa? Nazar korban saja, maknanya satu bahagian pun memadai. Sebab satu bahagian pun dikira korban juga. Tengok apa yang dia sebut. Kalau dia kata saya nazar untuk korban seekor kambing, kambing lah. Kalau dia kata nazar seekor lembu, 1 ekor lembu lah. Ustaz, niat korban tu malam ni boleh ke tidak? Boleh. Ketika kita urus. Dah urus belum? Kalau dah urus, dah bayar, saya galakkan kita berhubung dengan orang yang mengurus tu, tanya dia, lembu dah dapat belum? Kita dah bayar 900. Kita dah wakilkan dia beli. Kita dah wakilkan dia sembelih. Cuma kita nak tanya dia, lembu dah beli belum? Kalau lembu dah beli, kita nak niat. Kita nak niat. Boleh juga. Contohnya macam hari kemarin kan kita bincang. Ni saya naik atas mula lah. Bila waktu niat tu? Tengok ni. Bila antara waktu-waktu, salah satu waktu yang kita boleh niat. Ni salah satu waktu yang kita boleh niat. Ni. Tengok tu. Peserta boleh niat sendiri korban. Ketika bila? Ketika dah mula mengasingkan haiwan daripada haiwan-haiwan miliknya di kandang. Masa dah asingkan haiwan, dah buat pembelian, haiwannya dah ada, dah diasingkan. Ni yang dibeli. Maka pada ketika itu kita niat pun boleh. Kalau nak niat pada malam hari raya, ketika haiwan korban tu diserahkan kepada pihak pengurusan atau tukang sembelih pun boleh. Ketika haiwan tu nak disembelih, kalau kita sembelih sendiri pun boleh. Ni cerita kemarin ke pagi tadi cerita dia. Jadi pada asasnya gitulah. Okay, kita kembali. Kita nak cerita bagi-bagi daging dulu. Sunat penyembelihan ni kita nak sentuh juga ni sebenarnya. Kita tengok Kalau tak sempat, hari Rabu pun boleh insyaAllah. Sunat-sunat tu kita boleh. Ni ada ni. Yang ni semua dah tahu ni. Disunatkan peserta korban, jangan potong kuku. Okey, dah potong kuku dah masing-masing ni? Siap. Alhamdulillah. Dah potong semua rambut-rambut, bulu-bulu berbulu. Siap. Siap juga. Masya Allah. Okey, baik. Daripada 1 Zulhijjah start maghrib ni sampailah korban kita disembelih. Jika potong juga sengaja, makruh. Tapi kalau dah terpotong satu teringat, ya tak apalah. Jangan pergi beli gam, beli selotip, dia tampal, tak payah. Okey Baik, tak apa. Yang tu nanti, cerita yang tu. Kita nak cerita daging ni, mana daging korban ni. Pembahagian daging. Ni sunat-sunat dia masa sembelih. Nanti kita ceritalah insyaAllah hari Rabu pagi kita sentuh sikit ni. Daging ni untuk ready je. Untuk ready. Sebab kadang-kadang kita orang perempuan ni dijemput bahagian helwa untuk pembungkusan daging. Atau untuk packing dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kita ada peranan lah memerhatikan. Supaya kita ada peranan untuk menggalakkan orang pembahagian tu sampai kepada fakir miskin. Baik, kemudian cerita dia. Mana bawah tadi ni? Fakir miskin boleh jual daging korban yang diperolehi. Tidak ada kadar maksimum. Ni maksimum sebenarnya. Perolehan daging korban oleh fakir. Tak ada kadar maksimum. Maknanya kalau dia nak terima, dibagi semua kepada fakir miskin, semua sekali 1 ekor pun boleh. Tak ada masalah. Kemudian adalah hak tuan punya haiwan dan tuan bahagian untuk memberikan milik dia. Tadi siapa yang tanya? Kalau milik kita, kita nak bagi kepada fakir miskin lagi, boleh tak? Tu. Terserah kepada hak tuan punya haiwan ataupun hak tuan bahagian ni yang buat korban ni, untuk dia berikan milik dia tu, bahagian dia 1/3 tu, kepada sesiapa yang dia suka. Dia nak bagi saudara semua, bahagian dia dapat. Yang 30 kilo tu, bahagian pengkorban dia dah dapat. Lalu dia kata, aku pun tak nak lah, tak apalah, aku bagi juga ke orang. Suka terpulang, boleh je. Memang digalakkan banyak bersedekah. Cuma pengkorban tak boleh jual, itu je.
Pengkorban jangan jual, tu je cerita dia. Dia sedekah ataupun dia hadiah, beri pada saudara-saudara boleh, tak ada masalah. Kemudian kena hati-hati. Ada tak orang yang curi daging korban pada hari raya korban? Ada tak? Kepala ada. Kepala ada. Ya Allah. Kalau dia nak, dia kena tunggu, tanya pengkorban. Kalau pengkorban tak ada, pengkorban dah wakilkan pada siapa? Dia dah wakilkan kepada pengerusi masjid. Kita kena tanya dulu pengerusi. Tuan pengerusi, Tuan Haji, saya tengok lembu ni dah siap semua. Tapi kepala tu dia orang nak tanam, buanglah pengerusi. Saya sayang. Dia tanya, awak nak ke? Sebab dah tak ada orang nak ni. Saya bolehlah, saya sanggup kerjakan. Boleh. Pengerusi kata, baik ambil lah. Dia benarkan. Sebab apa dia benarkan? Dia adalah orang yang menjadi wakil kepada pengkorban, yang pengkorban dah wakilkan dia dalam urusan itu. Bolehlah. Jangan kita tanya dengan orang yang tak ada kena-mengena, pakcik-pakcik yang tepi-tepi tu, rasa boleh ni, rasa orang tak nak ni, main rasa-rasa, nanti dulu. Wakil dia siapa? Kalau ada pengkorban, kena dengan izin pengkorban. Tuannya tu maknanya pemilik pengkorban tadi itulah. Jadi tak boleh ambil lebih daripada kadar yang kalau dia nak bagi, terserah kepada pengkorban. Sebab tu kita kurang gembira kalau orang datang masa melapah-lapah tu, dia kata kaki saya nak, yang bukan pengkorban. Pengkorban dia berhak sebenarnya, asal dia tak bergaduh. Kaki ada 4, bahagian ada 7. Asal dia tak bergaduh, asalkan fakir miskin dah dapat minimum sekilo, asal dah settle tu, jawapan dia nak buat apa lebih, dia nak makan dengan tanduk, dia nak buat sup tanduk pun terpulang pada dia lah. Terpulang. Cuma orang yang bukan pengkorban tu kadang-kadang, dia dah kerja, dia kata, saya dah buat kerja ni, takkan. Dia guna bahasa takkan. Sebenarnya orang yang menyembelih tidak boleh diberi sagu hati, imbuhan, upah, ganjaran dari binatang korban. Dia kena anggap dia tak dapat apa-apa dari binatang korban. Tapi dia boleh meminta dan dapat apa-apa dari selain daging korban, binatang korban. Contohnya dia dapat duit, contohnya dapat kain, contohnya dapat makanan, contohnya dapat apalah. Boleh sajalah. Yang penting binatang korban, dia cerita dia khas tu. Nak khusus kat situ. Tapi Ustaz, kalau orang yang sembelih tu, kita bagi daging korban bukan sebagai dia orang sembelih. Atas kapasiti dia adalah orang ramai atau komuniti di situ. Boleh tak? Boleh. Sebab orang lain pun dapat, dia pun dapat juga, sama saja. Yang mana kalau dia tak sembelih pun dapat juga, dia sembelih pun dapat juga, banyak tu juga, sama saja. Itu okey saja. Tak ada masalah. Saya lebih cadang kita runding awal-awal dengan tim tombang, skuad tombang, dengan tim skuad lapah utama. Ini teknikal saja. Buat boleh, tak buat pun tak apa. Saya ulang. Ini teknikal saja. Contoh benda yang saya pernah buat. Saya cari satu orang tukang sembelih yang dia ada tim jatuhkan, tombangkan binatang dan sembelih. Saya kata, bang, abang sembelih ada tim tak? Dia kata ada. Saya ada tim 5 orang. 5 orang ni saya cakap, boleh harap ke tak boleh harap? Dia kata boleh harap, tak ada masalah. Apa yang boleh harap dia boleh buat? Tombang boleh, buka perut boleh, dia asingkan boleh, kemudian dia belah, lepas tu dia gantung. Dia boleh pecah gantung kepada 6 ketul, dia gantung, kemudian kepala, terserah, kalau nak dia kerjakan boleh, kalau dia tak nak kerjakan pun tak apa. Kemudian dia orang pakai belah, dia boleh kerat kepala tu, dia boleh potong petak-petak kecil-kecil. Dia detail kat kita apa dia boleh buat. Okey, saya kata kalau macam tu punya kerja, berapa orang awak ada? Dia kata campur saya ada 10 orang. Berapa orang boleh sembelih? Dia kata saya seorang boleh sembelih. Tapi yang buat kerja, 10-10 boleh buat kerja. Okey. 1 ekor lembu, berapa awak rasa sesuai?
Dia kata 1 ekor lembu gini, harga gini. Okey, saya kata lembu tak banyak, kita sepakat bagi seorang RM100. Untuk yang tukang sembelih, kita bagi RM200. Contoh, kita bagi duit. Jadi cuma kita bagi tahu secara umum, kami memang tak janjikan daging korban apa-apa kepada skuad yang bekerja. Yang asas. Yang lain-lain tu datang-datang tu tolong-tolong. Okeylah, dia memang datang sedara-sedara pengkorban, dia datang nak meramai-ramaikan. Tapi saya nak pastikan 10 orang ni memang all out kerja. Kira-kira kita bayar RM100 tu untuk tempoh 4 jam settlekan 3 ekor. 3 ekor lembu. Dia kata boleh sangat. 3 ekor lembu ni tak sampai 4 jam. Dia kata 2 jam setengah, 2 jam dah settle. Okey. Dia pun setuju, kita pun on. Tapi kita urusan dengan dia saja. Yang lain nanti ramai-ramai membantu, kerja jadi ringan juga. Taklah terlalu susah. Itu contoh. Bukan mesti buat gitu. Contoh. Bila kita terangkan kepada dia, dia tak rasa macam aku datang ingatkan dapat daging, rupanya tak dapat. Dia dah datang membawa harapan. Mungkin kerana dia tak faham, mungkin kerana dia mengharap. Tapi kalau dari awal-awal kita tanya dia dulu dan dia setuju tak kalau langsung tak dapat daging, kalau dia kata okey saja, kalau saya tak dapat daging pun saya tak ada masalah. Kita sebagai manusia biasanya tetap bagi juga daging. Cuma kita tak nak dia rasa keberatan. Itu contoh, tak mesti buat macam tu dan itu bukan jalan yang terbaik pun. Kita boleh guna cara lain. Dengan tujuan dia apa? Kita nak menjaga harmoni ketika ibadah korban sedang berlangsung. Kadang sebahagian orang kita terangkan masa daging dah depan mata, dia susah sikit nak terima. Betul tak? Dah daging, dah bungkus-bungkus, tiba-tiba dia diberitahu yang dia tak boleh dapat daging. Contohlah, atau tak ada bahagian, semua pengkorban nak ambil. Tiba-tiba baru dia tahu. Bagi umum masyarakat, kadang-kadang dia ada sedikit rasa keberatan. Saya tak kata dia marah, saya tak kata dia merajuk, tapi keadaan masyarakat kita tu dah terbiasa kalau datang, ada sikit dapat. Betul tak? Jadi, kita harmonikanlah keadaan tu secara teknikal. Tujuan dia nak jaga apa? Jaga hubungan kemasyarakatan, pada masa yang sama nak menjaga hukum, pada masa yang sama kita nak jaga hubungan baik kita dengan semua orang. Dengan tukang sembelih, dengan pengkorban, dengan saudara mara, betul? Terutama sekali juga dengan fakir miskin. Sebab tu nama dia korban. Banyak benda nak kita korban. Okey, jelas macam tu? Boleh Okey. Kemudian, selain daripada orang fakir miskin, dia tak boleh jual daging korban yang dia dapat. Termasuk hukum ni kepada peserta korban. Peserta korban tak boleh jual. Fakir miskin terserah kerana dia perlu duit lain. Dan tidak boleh, saya lebih kepada ni, tidak boleh memberi daging korban kepada bukan Islam. Tapi tak payahlah nanti cerita dengan saya, Ustaz. Tapi ada pendapat kata boleh. Saya maklum tentang perkara tersebut. Tapi kita berilah daging ni ibadah. Ustaz, tapi saya dah puas cari orang fakir miskin yang Islam tapi tak jumpa. Kalau syariat menyuruh kita memberikan kepada fakir miskin, dia bukan sekadar, tapi saya tak jumpa lah. Semudah itu ke agak-agak kalau malaikat tanya kita? Malaikat, saya tak jumpa lah, saya dah cari dah. Malaikat akan tanya, berapa kilometer kau jalan? Berapa ketua kampung yang kau telefon? Kalaulah kata malaikat tanyalah, berapa ketua kampung yang kau tanya? Berapa ketua kampung? Batu ketua kampung. Bukan tak boleh dapat senarai nombor telefon ketua kampung. Hubungi pejabat daerah tempat kita je, kita boleh dapat kawasan ketua kampung tu dengan penghulu sekali nombor telefon memang dia beri secara umum. Sebab mereka ni hubungan dengan masyarakat. Kau dah telefon yang mana satu? Tak ada. Dah berapa kilometer kau jalan cari orang miskin? Tak ada. Jadi tak semudah kita kata, saya tak jumpa lah Ustaz, orang miskin rasanya tak ada lah. Nanti dulu. Sebenarnya belum cukup usaha yang wajar untuk kita buat. InsyaAllah, kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, mohon Allah bantu kita untuk mempermudahkan urusan kita menyampaikan daging korban kepada
fakir miskin yang Muslim dan juga orang lain yang Muslim. Mudah-mudahan insyaAllah. Mohonlah Allah bantu. Bukan kita hebat sangat dan bukan kita ada keleluasaan, tapi Allah bantu kita permudahkan ibadah kita. Baik. Jika ada yang diberi, maka bolehlah diganti dengan, kalau ada juga nak beri, daging siap atau dan disedekahkan kepada fakir. Kalau ada dah terbagilah ceritanya. Ni bagi mereka yang berpandangan bahawa tak boleh bagi kepada orang bukan Islam. Tidak boleh menjadikan mana-mana anggota haiwan korban sebagai upah, bayaran, ganjaran, imbuhan, imbalan kerana sembelihan, kerana nyembelih atau kerana kerja melapah dan kerja-kerja yang berkaitan dengannya. Dalam hadis disebut jazar, tukang sembelih. Tapi sembelih merangkumi juga kerja-kerja yang lain. Sebab tu kalau kita dah kerja melapah, kita ambil pendirian, aku datang memang semata-mata nak berkorban tenaga aku, selesaikan urusannya. Kita berkorban. Kalau ada, wajar-wajar saja. Tapi aku lebih mengambil langkah, selagi boleh aku tak ambil. Kerana bimbang, orang yang bagi tu niatnya dia tak tahu, dia jahil. Tapi kalau jelas betul dia bagi aku dengan kadar sama dengan orang lain yang tak bekerja, ketika itu aku sanggup ambil. Tapi kalau dia bagi terlebih sikit daripada apa orang lain biasa, aku ambil langkah berhati-hatilah. Aku tak ambil semua yang dia bagi. Aku ambil dengan kadar yang orang lain dapat. Itu teknikal saja. Tak mesti ikut cara tu. Itu teknikal. Teknikal tu maknanya kita adjust sendirilah untuk diri kita. Untuk apa? Untuk diri kita. Contoh ada sebahagian tukang sembelih yang saya kenal, dia jenis apa? Yang dia sembelih, kalau boleh dia tak payah terima apa-apa daging. Kalau boleh dia tak terima. Tapi kalau orang bagi sekadar sikit, lebih sikit daripada orang lain dapat, dia okey saja. Sebab dia kata, aku dapat lagi sikit daripada orang lain dapat, balik hati tenang. Kalau saya lah sembelih, orang bagi saya daging korban, lebih sikit daripada orang lain, hati saya tenang. Sebab dia bagi lagi sikit daripada orang yang tak buat kerja. Lagi sikit. Jadi nak kata upah apa? Nak sama dengan orang yang tak kerja pun tak sampai. Jadi dia memang nak bagi rasa sebagaimana orang lain rasa daging korban. Memang nak kira upah apa? Dah tentu lebih sikit. Saya dah kerja, saya lah sembelih, saya lah lapar. Tapi saya dapat lebih sikit daripada orang lain yang biasa-biasa. Orang lain mungkin dapat 2 kilo, saya mungkin dapat 1 kilo daripada binatang tu. Okey . Hati kita lapang. Tak ada macam teragak-agak ke, rasa susah hati ke. Aku dapat 1 kilo aja. Orang lain yang tak kerja semua dapat 2 kilo. Okey lah. Tak ada masalah. Macam tu lah. Itu teknikal saja. Bukan mesti macam tu. Teknikal saja. Baik, kemudian. Tapi boleh. Adakah tukang lapah tu tak boleh dapat? Boleh. Adakah tukang sembelih tu tak boleh dapat? Boleh. Boleh diberikan daging lebih. Ada lebih-lebih tu kepada petugas atas nama hadiah. Bukan upah wajib. Bukan sebab dia kerja. Memang kita nak bagi aja. Kalau dia tadi datang tengok tak kerja pun kita memang nak bagi. Boleh saja. Tak masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz nak tanya. Boleh. Saya kata kita korban satu bahagian. Lepas tu yang lebih tu tak cukup orang. Surau yang top up. Bukan orang perseorangan. Macam mana korban kita sah ke tidak? Bukan orang perseorangan? Ya, maksudnya surau yang top up. Selebihnya. Boleh cukup. je. Boleh. Boleh saja. Boleh saja. Kita punya korban bahagian kita. Hatta kalau dalam satu korban tu, niat lain-lain, satu korban tu bahagian dia, semua pihak keluar belanja lain-lain, tujuan lain-lain. Pun boleh. Contoh. Tapi cuma kenapa surau top up Sebab tak cukup orang. Tapi jangan surau top up lah. Surau. Tentang Tak cukup kita orang punya Ustaz. tentang kita punya korban tu okey, tapi surau top up tu bahagian surau tu yang saya letih sikit tu. Aduh, wahai surau.
Surau, oh surau, surau, oh surau. Ya Ustaz, Okey, tak kejap, cukup kejap. orang Tak Surau, cukup oh Ustaz. orang surau. Ustaz. Tak Iya, Cukup cukup tu orang orang. cukup orang. Ustaz. Tak cukup Ah. orang, ada cara lain. Bukan surau top up. Sabar. Oh surau, oh surau. Sabar. Kejap. Jadi cerita dia bukan tak boleh mencukupkan, tapi kenapa surau yang keluar kan? Surau. Surau. Bahagi dia kena bayar, seorang kena bayar lebih lah maknanya. Kan? Pengorban tu. Kalau ada 5, bahagi 5 lah. Bukan bagi 7. Kalau ikutkan itu yang paling hebat, paling cantik sekali. Itu yang paling cantik sekali lah. Baik contoh kat sini ada kat sini hari tu. Dia ada cerita dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. saya nak tanya sikit. Saya suami Rosmah. Masya Allah, tabarakallah. Rosmah Yusuf, bukan Rosmah Mansur ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Nah Ustaz, Ana malam tadi ada meeting. Ada meeting surau. Masya Allah, bagus. Jadi ada dan satu seorang tu imam tu dia pergi musyawarah apa dengan seminar 2 hari lepas. Seminar tu mengatakan kata contoh surau tu sembelih 7 ekor lembu. 7 ekor lembu. Dia boleh gaul semua sekali bagi sekilo seorang contoh. Sah kata? Saya kata haram. Saya jawab lalu dah haram sebab antara seekor dengan seekor tak sama. Bagus jangan campur dulu. Asingkan dulu dari binatang satu-satu tu dulu. Tapi dia kata tak apa campur. Seminar Jabatan Agama Islam Wilayah ke Jabatan Agama Islam Selangor buat. Oh, wallahu a'lam. Oh ya. Wallahu a'lam. Banyak juga kata mufti fatwa macam Kedah kata tak boleh begini. Ada kata boleh. Dia kata boleh tu saya ana waswah tu. Kan lembu dengan lembu tu tak sama berat. Satu tak sama. Kemudian daging dia bukan kerana jumlah, tapi kerana dari binatang korban tu. Ya, daging korban tak ada kata 100 kilo, ada 105 kilo, contoh antara satu sama lain tu. Itu masalahnya. Dia tak apa. Dia rumusan tak apa masa seminar Pak Agama yang buat aja. Allah. Tak tahu. Wallahu a'lam. Nanti rujuklah semula. Mungkin dia orang ada penjelasan lain. Tapi buat mufti belaka tu rumusan tu. Iya, Allah. Tapi sedangkan tengah mufti ni tak tahu. Mungkin Tuan Haji rujuk semula kerana bimbang kadang-kadang yang bercakap penyampaiannya lain, pemahaman yang mendengar tu cuma takut kat situ je. Wallahu a'lam. Itu imam yang kita tahu tu, imam yang kita lantik salah seorang imam tu dia kena pergi seminar. Dia buat kita jawapan malam tadi. Kita bincang lah masalah hal lembu. Sebab kita ada dekat surau kita ada 5 ekor juga nak buat. Masya Allah, tahniah, bagus. Tapi dia kata boleh campur. Macam mana saya jawab lalu. Dia tanya-tanya begitu, meeting tu, anak pun jawab. Haram. Anak buku haram. Dah tak sama. Cakap dengan dia, jangan campur dulu. Cara dia, kita asingkan bahagian fakir miskin sikit, paling kurang. Lepas tu nak campur, okey. Cuba Ustaz tengok solution dia macam mana yang seminar dia buat 2 hari lepas. Jabatan Agama buat. Baik, insyaAllah. Kalau ada dia punya ketah kerja ke apa, nanti saya cuba tengokkan insyaAllah. Okey, saya terima kasih ya. Sama-sama Tuan Haji, terima kasih banyak. Saya yang terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi cerita dia, saya lupa kat sini, kat muka surat berapa ada cerita masjid tak boleh sebab Jadi cerita dia kalau dalam bahagian tu ada bahagian lain-lain boleh, tak ada masalah. Contohnya macam ni yang saya paparkan ni last sebagai penutup ni. Kalau dalam 7 bahagian tu tujuan lain-lain. Satu bahagian niat korban, satu bahagian niat akikah, satu bahagian niat guna sendiri, memang dia nak masak kat dapur. Satu orang niat nazar, satu orang niat dam, nak bayar dam, satu orang dia nak niaga kat pasar Selayang, seorang dia nak buat walimah sebab dia nak buat walimah seekor kambing 1,500 tak cukup duit. Dia ambil satu bahagian dia nak kahwin 10 hari bulan Zulhijjah tu. 11 nak kahwin, 10 tu nak pakai daging. Walaupun niat beza-beza dalam satu ekor lembu yang sama, jawapan dia boleh saja masing-masing. Tapi saya nak cerita kat sini tadi tentang duit masjid tadi tu.
Saya galakkan kalau tak cukup 5 orang, cadangkan pada 5 orang tu boleh tak dia apa apa top up, top up daripada bayaran yang dia buat tu untuk cukupkan beli ataupun beli binatang yang mungkin saiz kat sini. Saya lupa lah kat Tapi bagaimana. Ustaz, lembu Muka dah surat apa, ada. Ustaz? Semua tak Hmm. cukup orang. Yang kita Muka surat mampu apa, satu Ustaz? bahagian. Satu bahagian saja kan. Ya. Muka Boleh surat apa, iklankan tu. InsyaAllah nanti ada orang yang dia kena guna cara lain lah. Tapi tak apalah. Yang tu nanti saya akan lanjutkan sikit insyaAllah. Cuma Muka surat apa, Ustaz? muka surat apa? 4. 4 ada kan? Pihak masjid tak boleh menggunakan wang masjid untuk membeli binatang kurban. Sebenarnya dia tak boleh guna wang masjid. Muka surat 4 Terima kasih ya Allah. Saya dah lupa muka surat berapa. Terima kasih banyak. Muka surat 4. Okey, terima kasih. Ni ya ni. Pihak masjid sebenarnya tak boleh gunakan wang masjid untuk beli binatang korban kemudian diniatkan bagi pihak ahli qaryah. Pada dasarnya tak boleh. Yang boleh tu kalau harta sekalian muslimin muslimat, baitul mal. Baitul mal tu dia boleh. Tapi kalau masjid adalah duit pengimarahan masjid. Masjid ni dia ada hukum khas dia. Kapet masjid tak boleh bawa keluar, sejadah masjid tak boleh guna pinjam-pinjamkan tempat lain. Dia kena manfaat dia. Dia ada syarat-syarat dia lah. Panjang cerita dia. Rujuk pada bahagian pengurusan masjid. Biasanya dia ada detail lah tentang perkara tersebut. Jadi walaupun pihak masjid dia bagus membelanjakan wang masjid untuk maslahat jemaah, pengimarahan dan orang ramai, tapi untuk urusan korban ini dia kena faham cerita asal. Korban adalah bukan dilaksanakan oleh masjid. Korban adalah dilaksanakan oleh pengkorban. Cuma kita dah terjumpa, masa saya sebut dia, kita celik-celik mata tengok korban buat kat masjid, kita ingatkan korban tu dibuat oleh masjid. Sebenarnya bukan. Kan sebut dua tadi kan. Korban peribadi, korban baitul mal. Sebenarnya korban tu buat di rumah masing-masing semua sekali. Jadi kalau rumah masing-masing, harta orang masing-masing. Harta orang masing-masing, dia sedekahkan semua. Sebab korban, kita tak ambil apa-apa, tak nak apa-apa, rasa buat syarat berkah saja, sunnah saja. Kemudian kita sedekahkan semua sekali kerana memang kita disuruh korban. Korban maknanya korban lah. Mengorbankan harta kita lah. Tak ada dapat apa-apa lah, senang ceritanya tu. Tapi berkah tu kerana tujuan berkah tu. Catatan dia macam tu lah. Jadi kalau sebagai kesimpulan yang hujung tadi tu, bab cerita pembahagian daging tadi tu, yang terakhir tu dia tulis apa? Boleh menerima upah wang. Macam yang teknikal saya kata bincang dengan tukang sembelih dengan tim dia tadi tu. Atau barang-barang lain je, kain ke apa ke, selain daging korban, atas kerja sembelih, atas kerja lapah, atas kerja bungkus, atas kerja hantar, apa-apa kerja berkaitan daging korban ni, kita tak mengambil imbalan dan upah dari daging korban. Tapi kalau terima upah duit apa semua, jawapan dia harus saja dan boleh-boleh saja. Jadi pengkorban, bila dia faham begini, dia bersedia bukan untuk satu bahagian RM900 saja, tapi dia bersedia lebihkan 100 mungkin. Kalau ada keperluan nak diupahkan kepada orang tertentu, mungkin just ready saja. Tapi tak apalah, tak semua tempat mungkin dia sesempurna itu. Tapi kita bukan tujuan untuk perkongsian saya bukan mengajak kita melihat kepada kesalahan atau kekurangan, tapi mengenal pasti mana ruang yang boleh kita perbaiki dan tingkatkan. Kerana dia adalah urusan ibadah yang kita harapkan Allah terimalah. Lepas daripada itu, bila kita buat, semoga Allah terima amal ibadah kita lah. Kerana tujuan dia memang lillahi ta'ala, tak ada apa-apa yang lain insyaAllah. Jadi insyaAllah itu dulu untuk petang ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu dan kefahaman kita. Dan mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita dengan rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang bermanfaat. Dan Allah jadikan pengorbanan yang kita lakukan pada hari raya korban ini menjadi asbab amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah
Pada hari Rabu nanti pagi kita akan naik bahagian notan yang atas-atas sikit, ada beberapa perkara dekat situ yang boleh kita perhalusi insya-Allah dan kita boleh sentuh. Sikit ni dia dari segi pahala lakukan ibadah korban adakah berbeza sama sahaja? Contoh banding tempat sendiri dan luar negara seperti korban di Mekah. Tentang pahala korban asasnya sama. Tapi di mana berapa banyak daging yang disedekahkan, itu ada berbeza sikit lah. Tapi orang yang buat kat sini dapat fadilat menghidupkan syiar kat sini. Dapat sunat pahala kerana dia melihat sembelihan korbannya sendiri. Dapatlah pahala-pahala yang lain. Bagi orang yang buat kat luar negara, mungkin fadilat lebih dia dapat pada urusan sedekah dagingnya lebih banyak. Mungkin begitu. Tentang kiraan tepat berapa markah, terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dahulu, saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Lagi boleh tak Ustaz? Satu persoalan lagi. Ustaz macam ni, Ustaz kata tadi surau tak boleh ambil duit surau, duit masjid. Tetapi tempat saya dia buat ambil sebab tak cukup, dia ambil 2 bahagian tu bagi ke asnaf. Tapi asnaf pun dia tak bagi daging, mana ambil nama sahaja. Boleh tak macam tu? Saya galakkan dia promote kepada orang yang berkemampuan. Mengelak bukan tentang nak bagi pada asnaf boleh, tentang nak meletak nama asnaf, beritahu asnaf supaya asnaf niat. Dia bukan tentang nama asnaf, bukan asnaf terima daging, tapi lebih kepada menggunakan duit surau itu untuk tujuan korban. Tentang duit itu, bukan tentang terima boleh, nama asnaf pun boleh. Kita beritahu dia jadi asnaf tu niat, boleh. Tapi Ustaz, kalau surau tu dia kata dia nak buat kenduri untuk makan untuk ahli karya, tak boleh Ustaz? Kalau dia bukan tujuan korban, dia buat untuk tujuan kenduri saja. Jawapan dia boleh. Tapi korban kita tu Ustaz, yang satu bahagian sah. Yang tadi kan saya sebut 7 bahagian beza-beza. Okey, yang tadi beza. Jadi seorang tujuan dia bayar RM900, dia nak pergi niaga kat pasar. Ya, baik. Boleh. Untuk kita, kita selesai. Cuma masjid tak boleh buat tujuan korban, nama karya-karya tak boleh. Tapi kalau masjid dia kata kami bukan nak buat korban. Bahagian lagi 2 bahagian kenduri kami. Kenduri masjid untuk orang ramai. Boleh. Okey, baik. Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pencerahan. Tak payahlah nak buat cari orang sana sini. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Allah terima. Amin. Ustaz nak pergi masjid. InsyaAllah. Alhamdulillah syukur kita pada Allah. Kuliah asal kita berjalan lancar dengan pengorbanan, dengan bagaimana menguruskan daging korban dan pembahagian-bahagian yang telah Ustaz paparkan. Moga semua jemaah memahami dengan jelas apa yang disyarahkan. Cuma untuk afdalnya mesti ada bahagian fakir miskin sekurang-kurangnya 1 kilo. Moga semua ilmu petang ini memberi fahaman dan manfaat untuk ibadah korban kita menjadi lebih sempurna dan mengikut syarat-syarat korban. Moga ibadah korban kita tahun ini diterima Allah. Wallahualam. Kita tangguh pengajian kita petang ni Ustaz. Terima kasih pada ilmu yang Ustaz telah sampaikan. Terima kasih pada semua jemaah. Saya mewakili Gema Nur Iman. Mohon maaf saya hormati anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Siapa-siapa yang ada lagi boleh buat